Okey, insya-Allah kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Dia tersenyum dari tadi. Dia nak pegang mic ni. Dan kita lihat sekarang ni zaman moden di mana lembu pun boleh duduk di kondo. Itu yang antara yang orang kenal Rafizi sebagai itulah. Dan terbaru kita tengok dalam YouTube, semua ada masalah. Lembu ada masalah, ikan ada masalah, burung ada masalah. Jadi bagaimanakah kita cuba menyelesaikan masalah-masalah ini? Kerana saudara Rafizi orang Ganu orang Ganu dianggap mewakili suara anak muda. Dan dia terkenal dengan banyak isu-isu yang panas. Contohnya yang saya sebut tadi, lembu tinggal di kondo, cincin belian beberapa juta. Jadi apakah perlu golongan profesional seperti saudara menyertai politik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudari doktor pengurusi majlis, rakan saya yang berhormat Datuk Dr. Mujahid, yang berbahagia Datuk Dr. Asri. Saya kena jawab yang awal sekali tentang Menteri Pertanian. Kalau ada kerajaan baru, pastikan kita lantik orang yang ahli dia, jangan lantik saya. Kalau lantik orang macam saya pelihara lembu, dia tak jadi. Sebab itu macam UMNO Barisan Nasional, dia lantik Menteri Wanita dapat projek lembu, sebab itu lembu duduk dalam kondok. Pasal masalah pun serupa juga. Memang sekarang ni satu Malaysia banyak masalah. Kucing dia sebut ada masalah, lembu ada masalah, jerung ada masalah. Tapi dekat dengan pilihan raya, masalah yang paling besar adalah Barisan Nasional yang paling masalah sebenarnya. Saya nak jawab pasal profesional. Orang macam saya sebenarnya menyertai politik ni bukan dari masa saya jadi profesional. Ramai di antara kita menyertai politik ataupun ambil tahu tentang politik pada umur yang lebih muda. Jadi yang tentukan masuk atau tidak, ambil tahu atau tidak politik itu bukan sama ada kita ini profesional ke tak profesional, tetapi tanggungjawab dan keperluan untuk kita ambil tahu. Saya ambil tahu kerana pada tahun 98, pada umur yang masih muda, kita tidak boleh terima cara dan juga layanan yang dibuat oleh pemerintah pada ketika itu, walaupun ada perbezaan pendapat dalam UMNO, tetapi cara dan layanan yang diberikan terhadap Datuk Seri Anwar pada umur saya ketika itu muda menyebabkan kita terpanggil untuk paling kurang ambil tahu tentang politik. Sudah tentu lepas, sekarang ni dah 14 tahun, keadaan politik negara pun berubah. Kita lihat ada satu tuntutan daripada rakyat supaya mereka yang masuk politik ini ada kepakaran dan ada ahlinya dalam bidang-bidang tertentu. Merujuk kembali seperti apa yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi. Maknanya model yang ada sekarang, bahawa orang yang masuk politik ini hanya berdasarkan kedudukan dia dalam sesebuah parti, tak kira latar belakang dia. Kalau dia tidak ada pengalaman pun tak apalah, kalau dia tidak pernah mentadbir pun tak apalah. Tuntutan rakyat sekarang ni berbeza. Kerana cabaran untuk mentadbir negara, mentadbir masyarakat dan menangani tuntutan masyarakat yang pelbagai kaum dan juga pelbagai umurnya itu sangat mencabar.
Kalau dulu cukup dengan seorang ahli politik, dia tak pergi sekolah pun tak apa sebab dia boleh serahkan segala-galanya kepada pentadbir kerajaan. Sekarang ini dengan ada internet, dengan ada Facebook, dengan rakyat boleh bertanya terus kepada ahli politik, ada tuntutan supaya ahli politik ini ilmu dan juga kepakarannya itu padan dengan apa yang perlu dibuat untuk mentadbir negara. Jadi ditambah pula dalam suasana 10, 20, 30 tahun yang lepas, yang mana terutamanya daripada parti pemerintah, dilihat ada kecenderungan orang yang masuk politik ini hanyalah masuk politik semata-mata untuk kedudukan dan kemewahan peribadi. Jadi seolah-olah orang masuk politik tidak kira latar belakang dia, tidak kira kebolehan dia mentadbir dan juga menjaga kebajikan rakyat. Asalkan dia menang kedudukan dalam parti, maka dia jadi ahli politik. Akibatnya 30 tahun kemudian, masyarakat yang kita ada sekarang ini sudah mula muak dengan orang politik jenis ini. Sebab itu akhirnya mutakhir, seolah-olah kita lihat ada tuntutan dan keperluan supaya orang yang masuk politik ini memenuhi cita-cita rasa dan beberapa ciri-ciri yang ditetapkan oleh rakyat. Rakyat memerlukan ahli politik pertama yang tak rasuah, yang bersih. Zaman yang mana rakyat tengok ahli politik, orang yang menceburkan diri dalam politik ini semata-mata sebab dia nak bolot kontrak kelas F tempat dia, yang itu tak boleh lah. Zaman yang mana ahli politik ini tak ada kepakaran pun tak apa, asalkan pandai membodek, rakyat tak mau terima dah. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya tengok ada tuntutan dan keperluan supaya orang yang masuk politik ini ada campuran yang baik di antara kalangan yang berilmu agama contohnya. Kerana rakyat perlukan orang politik yang akhlak dia baik, yang budi bicara dia baik. Ada tuntutan supaya ahli politik ini orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Kerana urusan mentadbir negara sekarang ini adalah lebih rumit daripada urusan mentadbir negara 20-30 tahun yang lepas. Ada tuntutan supaya ahli politik sekarang ini boleh berkomunikasi dan berkongsi pendapat dengan baik dan jelas dengan rakyat. Boleh berdebat. Kerana tuntutan masyarakat sekarang, mereka mahukan ahli politik yang ada ilmu, yang ada kepakaran, yang ada akhlak yang baik. Sebab itu, oleh kerana perubahan yang datang daripada rakyat, maka memang betul ada tuntutan supaya anak muda, orang profesional sekarang ini tidak hanya menghadkan penglibatan semata-mata dalam bidang profesional kamu saja. Kerana model yang digunakan itu, model yang meminggirkan dan menetapkan orang profesional dalam bidang sahsiah masing-masing, model itu telah terbukti tidak baik untuk negara kita, kerana model itulah yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional. Zaman UMNO dulu dia kata, kamu kalau kamu engineer, kamu ahli ekonomi, kamu jangan campur politik, kamu jaga ahli ekonomi saja. Sebab dia nak bolot supaya kekayaan negara ini dia saja yang buat. Akibatnya sebab itu 30 tahun, 40 tahun kita berdepan contohnya dengan beban hutan yang paling tinggi dalam sejarah negara kita. Apabila politik ini diserahkan hidup-hidup kepada ahli politik yang tidak ada kepakaran, bukan daripada golongan profesional, akibatnya kita dapat menteri besar macam Mat Said. Saya orang Terengganu, banyak-banyak benda yang paling kurang boleh dibanggakan menteri besar kita pergi mana-mana. Orang UMNO sendiri tanya, boleh tak tukar menteri besar Terengganu? Lepas ni malu tengok Mat Said contohnya. Jadi sebab itu saudara-saudari, tuntutan yang datang daripada rakyat memerlukan supaya ahli politik sekarang ini dia ada kepakaran lain, bukan semata-mata main politik. Kalau kamu nak jadi ahli politik, kamu mestilah ada ilmu, ada kepakaran, ada kelayakan supaya kamu boleh bantu, bina dan juga bangunkan negara, bukan semata-mata main politik dalam politik kepartian. Sebab itu kalau nak jawab balik seperti yang ditanya oleh saudari pengurusi majlis, sekarang ini alhamdulillah kita tengok ada kecenderungan anak muda, golongan profesional, pelbagai kaum, Melayu, Cina, India,
Ibn Kadazan yang merasakan bahawa kalau kita tinggalkan negara ini semata-mata di tangan orang politik yang tidak ada latar belakang, yang tidak tahu mentadbir negara, yang fokus dia kepada projek semata-mata, akhirnya yang akan tanggung beban itu apabila negara kita ini tidak ditadbir dengan baik, apabila rasuah makin berleluasa, akhirnya seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama kena tanggung. Apabila rasuah paling teruk, bukan sahaja orang politik yang kena, beban hutang dan rasuah itu diwariskan kepada seluruh rakyat Malaysia, maka kesedaran yang timbul itulah menyebabkan lebih ramai golongan anak muda, orang profesional, orang berilmu yang merasakan politik ini tidak wajar ditinggalkan kepada orang parti semata-mata. Dan saya yakin kalau perkara ini berterusan, alhamdulillah dia akan memperkuatkan lagi sistem politik kita, dia akan beri pilihan yang lebih baik kepada rakyat untuk memilih pimpinan dan ahli politik yang betul-betul boleh membantu bangunkan rakyat dan jaga kebajikan rakyat tanpa dia menggunakan kedudukan dia itu untuk rasuah dan juga kemewahan peribadi dia. Kalau perkara ini berterusan dan kalau sistem dan budaya politik ini berakar umbi dalam masyarakat kita, insya-Allah maka kita akan dapat lahirkan satu kerajaan yang benar-benar amanah, bersih, tulen dan bertanggungjawab kepada kerajaan, kepada rakyat. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Pusat Majlis.